Di benua Australia, pasti semua terkejut sebenarnya ada Radio Melayu. Setiap malam Sabtu jam 9 hingga 10.30 malam dikendalikan secara murni oleh sukarelawan. Ada lagu Melayu akan dimainkan dan juga perbualan tentang masyarakat dekat sana. Ia mula beroperasi sejak 9 Disember 1990 dan selama hampir 30 tahun program RMP diterajui oleh para sukarelawan. RMP ni adalah saluran media untuk Persatuan Melayu Australia Barat. Hai, saya Izzatul Jannah di My Campus Radio. Hari ini saya sangat bersyukur kerana telah menjemput salah seorang hos Radio Melayu Perth, iaitu Encik Fauzi. Ataupun dikenali sebagai Cik DJ Foz. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Salam. Khabar baik, Cik Fauzi? Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih Jadi kerana hari ini saya akan menjemput. okey, sama-sama. Hari ini saya akan membincangkan tentang Radio Melayu Perth. Okey, jadi Cik Fauzi dah ready untuk saya teruskan dengan soalan? Silakan. Soalan Okey. pertama. Ya, soalan pertama. Okey, saya nak tanyalah, sebenarnya banyak mana komuniti orang Melayu dekat sana selain daripada pelajar Malaysia yang belajar dekat sana? Kalau daripada Bancian dan data yang kita tanyalah kepada Konsul Jeneral Malaysia di Perth ni, mereka ada lebih kurang 10 hingga 15,000 Melayu. Lebih kurang. Wah. Itu Melayu lah. Ramai. Dan bagi pendapat saya pula, yang ini tak ikut bancian, ni rasa-rasa dan daripada tanya-tanya orang dan sebagainya, ada lebih kurang lebih daripada 15,000, mungkin 20 hingga 30,000 Melayu bila sebut Melayu, mereka yang merupakan yang daripada Singapura, Melayu daripada Singapura, Melayu daripada Indonesia, Melayu daripada Brunei, dan tak termasuk juga Melayu daripada Kepulauan Christmas dan juga Cocos Island. Jadi Melayu ni runtunya memang pelbagai sebenarnya dan adalah yang ramai yang dah datang ke sini, yang daripada Melaka yang dah banyak berhijrah ke Perth, dan juga daripada negeri-negeri lain. Tetapi daripada saya punya pengalaman lah duduk di sini dalam lebih kurang dah 20 tahun dah duduk sini. Jadi dapatlah berinteraksi dengan pelbagai, termasuk juga ada Melayu daripada Afrika Selatan. Ramai Wow. Pelbagai Okey. So, Encik Ahmad boleh tak ceritakan sedikit sejarah Radio Melayu Perth ni? Sejarahnya Jatuh tadi beritahu tadi, ada umumkan bahawasanya Radio Melayu Perth ni satu organisasi yang dikenalikan oleh sukarelawan yang telah bermula dengan seseorang Haji Ali beliau asal daripada Christmas Island. Jadi daripada Christmas Island ni bersama dengan anak perempuan beliau iaitu Kak Juti Ali, kita panggil dia Kak Juti . Jadi Ali tu sebenarnya bapa dia bukan nama Ali, Osman nama dia. Tapi saya pun tak berapa ingat, minta maaf. Tapi yang ada ni Kak Juti. Jadi Kak Juti merupakan seorang DJ lah yang pengasas bersama dengan arwah bapa beliau di Pulau Christmas. Kemudian apabila beliau dan keluarga dia pindah ke Perth, mereka teruskan radio community ini. Kemudian pada masa itu mereka berkenalan pula dengan mantan Presiden Persatuan Melayu masa itu. Dan bila mereka berkenalan, mereka pun perlukan bantuan kerana nak mengendalikan radio ni perlukan wang, tempat dan sebagainya, equipment dan sebagainya. Jadi bekas Presiden tersebut dah arwah dah juga. Beliau telah kata, okey look, apa kata berkolaborasi dan Radio Melayu Perth ni dia menjadi sebagai saluran media kepada Persatuan Melayu Australia Barat. Dan bermula dari situlah
pelbagai yalah sukarelawan bertukar-tukar lah kerana yalah Kak Juti pun beliau masih hidup lagi alhamdulillah, ada lagi semua sihat lagi. Alhamdulillah. Uh, Hmm. Beliau bersama dengan yalah sukarelawan-sukarelawan lain yang telah datang dan pergi dan Mm-mm. daripada lah dari 1990 tu sampailah sekarang macam saya bersama dengan seorang lagi DJ iaitu DJ Wan. Kami berdua pun Mm-mm. bermula daripada 2013 dan alhamdulillah yalah daripada 2013 hingga sekarang kami berdua, tapi ada Wow, juga lama. DJ yang datang dan pergi juga, student dan Mm-mm. sebagainya. Since kami berdua ni adalah diaspora di sini. Jadi sebagai diaspora Mm-mm. kita ada ni kan dan ia satu menjadi satu kebanggaan kami juga kerana kami sangat gembira kerana dapat memberi sedikit uh, kira apa sumbangan kepada komuniti Melayu di sini Mm-mm. dan juga yalah sekarang kita di internet jadi komuniti Melayu seluruh dunia lah. Mm-mm. InsyaAllah. Wow. Itulah. Uh, Ya. Soalan seterusnya, adakah RMP ni adalah radio frekuensi ataupun hanyalah internet radio saja? Ya pada suatu masa dulu sebelum sekarang 2021 ya 2019 Mm-mm. awal 2019 sebelum 2019 Radio Melayu Perth Mm-mm. berkumandang di frekuensi FM 95.3 FM ya. Pada masa itu adalah konti dia Oh. dan sebagainya, ada equipment canggih macam sebiji macam konti radio profesional ya. Mm. Tetapi tempat tu bukanlah kita punya, kita sewa sahaja dan sewanya agak mahal seminggu dalam $150 dan bukan seminggu, maaf sejam setengah yang kita berkumandang di setiap hari Sabtu tu. Kita kena bayar dalam $100 hingga $150 lebih kurang lah ya. Jadi memandang Mm-mm. kita ni community radio, kita dapat sumbangan daripada yalah orang ramai dan sebagainya dan juga kadang-kadang Mm-mm. daripada kita adalah sponsor kadang-kadang daripada restoran-restoran di sini, Mm-mm. di tempat ini dan juga badan-badan lain. Maka uh, bila berkurangnya sponsor ya, dan kuranglah income daripada sponsor, maka bila kurang penaja kita pun tak mampulah nak bayar konti tersebut, maka kita pun berfikir okey, Mm-mm. apa kita fikir secara baru, kita masuk internet lah. Kerana bila tengok kan kita punya para pendengar pun memang dia dengar radio. Tapi bilakah masa yang kita dengar radio? Kita dengar radio Mm-mm. dalam kereta. Bila di rumah tak dengar radio macam zaman dulu. Betul? Kan? Sekarang Mm-mm. orang dengar radio, betul nak dengar Betul. radio dia dengar kat mobile phone ke telefon bimbit dia sebagainya kan. Mm-mm. Jadi oleh kerana kami pun dalam tim Radio Melayu Perth ni berfikir, kita dah berbincang rasanya okey sebaik-baiknya kita pun nak cuba kurangkan kos dan kita nak terus nak memajukan lagi Radio Melayu Perth ni, kita warak langkah ke internet, kita tinggalkan frekuensi FM dan kita terus ke internet sahajalah. Dan kita pun ya telah mengasaskan channel YouTube ya. Radio Melayu Perth, boleh sila yalah boleh lakukan carian di Radio Melayu Mm-mm. di YouTube.com, cari Radio Melayu Perth, ada di situ. Buat masa ni sekarang ada Okay. 293 subscribers ya. Jadi siapa-siapa yang rasa macam nak follow boleh follow, insya-Allah tekan button follow, subscribe kepada channel Radio Melayu Perth ya. Promo-promo sikit. Okay. Dan sehingga sekarang lah itulah ceritanya. Ah. Okay, sebenarnya saya pun baru tahu bahawa adanya Radio Melayu Perth ni. Ya. Bila ada siri radio ni, mesti ada target kan. Jadi siapakah target audience untuk mendengarkan Radio Melayu Perth ni sebenarnya? Target audience ni biasanya kita secara khususnya adalah kepada para penduduk Melayu ataupun mereka yang boleh memahami bahasa Melayu di Perth Hmm. khususnya. Tapi secara amnya, secara globalnya adalah sesiapa di seluruh dunia lah melalui internet. Kerana itulah kita terus mengurat langkah ke internet. Selain daripada YouTube ya, lupa nak beritahu tadi, kita ada website kita, laman Mm-mm. web iaitu di radiomelayuperth.online. Jadi radiomelayuperth.online ini Mm-mm. adanya pautan di situ, kita boleh tekan
play terus akan memainkan lagu-lagu Melayu yang sudah pun kita muat naikkan ke dalam satu special punya server ya. Ada di situ kalau nak dengar lagu Melayu secara percuma tiada uh, tiada iklan ya, tekan play sahaja daripada telefon bimbit anda boleh mendengar melalui laman web ya Radio Melayu online. Dan adalah sedia sedikit latar belakang Radio Melayu pun ada di situ ya, ada di website tersebut. Ya. Okay. Saya ada perasan tau dekat website Facebook ada MAWA, Malay Ya. Association of Western Australia. Boleh Betul. terangkan sedikit tak apa MAWA ni sebenarnya? Bila saya search pun masih tak faham lah. Okey, so apa itu MAWA ya? Okey. Malay Association of Western Australia atau nama Melayunya Persatuan Melayu Australia Barat merupakan satu badan yang berdaftar yang ialah dia sebagai satu association, dia merupakan kira ialah satu badan untuk Melayu ya. Jadi um, definisi Melayu bagi MAWA atau Malay Association of Western Australia ini adalah seperti juga mengikut perlembagaan kerajaan Malaysia, iaitu tak silap saya nombor satu ialah berbahasa Melayu, nombor dua beragama Islam, nombor tiga mengikut adat istiadat Melayu. Tiga ada tiga kan kalau ikut perlembagaan Malaysia, betul tak? Betul. You good. Good. You good. Saya duduk kat Hmm, Australia, awak duduk good. kat Malaysia. Macam mana ni kita macam mana? Tapi kita yalah, saya memang rakyat Malaysia masih kalau tak silap saya itulah dia kita mengikut tiga definisi tersebut. Maka MAWA adalah satu badan yang non-profit ya. Jadi memang selalu buat aktiviti untuk Melayu. Dan ialah kita tak terhadkan kepada Melayu sahaja bila kita buat aktiviti, contohnya kita buat jualan makanan, macam tahun lepas kita ada buat pesta laksa di Dewan Malaysia. Dewan Malaysia Perth ya, kita buat pesta laksa memang sold out lah, habis lah. Baru buka 2 jam ya, belum tengah hari dah habis. Memang sold out lah. So popular kita buat. Dan juga kita buat juga lagi aktiviti-aktiviti lain, contohnya kita buat pada bulan Disember itu kita buat malam MAWA punya ada special dinner lah. Jadi kita buat persembahan dan sebagainya. Dan tak lupa juga aktiviti lain seperti kita pernah juga buat kursus untuk menguruskan jenazah. Ya, kita dapatkan kit jenazah daripada Malaysia dan kita buat beberapa ceramah. Kita panggil ustaz, dan lepas itu ada ustaz daripada Malaysia lah datang. Alhamdulillah. Maka ya kita buat dulu ya 2018 ke 2017 macam itulah. So adalah apa-apa aktiviti yang untuk komuniti Melayu secara khususnya dan juga secara amnya orang putih pun datang juga. Kadang-kadang ada yang datang, yalah dia pun nak sukakan nasi lemak kita, ya, canai dan sebagainya. Bila kita ada jualan, mereka dah akan datang dan juga mencari makanan-makanan yang kita dah biasa dah. Contohlah Betul. yang dan sebagainya lah. Ada di sini Terima insya-Allah. kasih. Yeah. Okey. Soalan seterusnya, objektif yang dibuat oleh MAWA tu dekat sana, apa kaitan MAWA dengan RMP ni? Okay, so MAWA memang bila ada aktiviti dia akan promosikan di Facebook MAWA pun ada Facebook, ada website dan sebagainya. Pada masa yang sama Radio Melayu Perth cuba untuk membantu supaya lebih ramai lagi para penduduk Melayu di sini, tak kisah sama ada dia merupakan penduduk tetap di sini ataupun merupakan rakyat Australia yang Melayu. Janji dia Melayu atau separuh Melayu ke, ada darah Melayu, dia rasa dia nak berkecimpung dalam dunia Melayu, tak ada masalah. Dan kita pun tak hadkan kepada kalau dia dia nak belajar bahasa Melayu, dia nak join, boleh, tak ada masalah. Ya, so terbuka. Terbuka. Jadi bila adanya Melayu sebagai saluran media bagi Persatuan Melayu, kita promosikan segala aktiviti
Persatuan Melayu, bagi pihak Persatuan Melayu, dan bila ada apa-apa event tu kita buat poster, kita dah buat poster, kita letak logo Radio Melayu dan juga kita letak logo Persatuan Melayu. Sekali. Dia cuma kita lebih spesifik kepada Radio Melayu ni lebih spesifik kepada media lah. Jadi kita ada media yang radio lah. Kerana Mawar tak ada radio di sini, jadi kita spesifik untuk itu saja. Dan sekarang dengan social media, Mawar pun dah ada social media, jadi ada sedikit yalah redundancy lah, kira ada dua kan. Tapi tak ada masalah, kita masih lagi cuba kongsikan aktiviti Mawar, dan juga jika ada apa-apa daripada organisasi lain yang mungkin ada restoran ke, ada pusat pendidikan, contohnya ada satu pusat pendidikan yang kita promosikan, yang mengajar kanak-kanak di sini untuk belajar coding, belajar virtual reality, augmented reality, yang benda-benda canggih semua, IT semua, yang itu pun kita promosikan. Mana kita bantu, yang kita promosikan juga madrasah, ada madrasah di sini yang kita promosikan juga bila mereka ada aktiviti dan sebagainya. Ceramah agama, so macam-macam. Yeah. Faham. Okey, saya nak tanyalah, apakah hubungan penduduk rakyat Perth dengan Malaysia dekat sana? Macam ada related ke? Bila sebut hubungan macam mana, ada bila mereka berinteraksi ke, kan? Betul. Sebenarnya bagi saya di sini bila ada interaksi ni selalu berlaku jika ada satu acara lah. Dan salah satu cara yang paling popular cara makan. Bila ada gerai makan, dan makanan tu ialah ada satu gerai jual nasi lemak, ada gerai jual macam-macam makanan Melayu, makanan Malaysia, makanan yelah masakan Malaysia dengan Singapura banyak sama kan, lebih kurang. Jadi bila ada kita anjurkan, dulu masa aktif dalam sebulan sekali kita akan adakan satu jualan, maka banyaklah yang masa tu kita berjumpa dengan antara penduduk Malaysia yang duduk sini lama dengan penduduk yang memang Australia di sini, orang putih datang, kerana ramai di sini juga yang ialah Melayu kahwin dengan orang putih, tu biasa kan. Generasi Melayu kahwin orang putih, dan anak dia pun ialah separuh Melayu separuh orang putih kan, dah campur-campur, dia datang, kita pun cakap dia orang putih, dia bukan orang putih, nampak macam Melayu, bukan Melayu. So banyak yang sebegini. Dan ialah dia ada kawan-kawan dia dah lahir di sini, besarkan di sini, maka mereka pun akan ajak kawan dia pula, cakap, "Oh look, this is Malaysian food or Malay food." Dia akan ajak datang dan mereka dapat menikmati rasa masakan Melayu yang sebenarnya, yang mungkin kadang-kadang samalah dengan apa yang ada di restoran. Tapi bagi saya di sini pun, restoran-restoran di sini cukup bagus dari segi dapat menghasilkan makanan yang rasanya tak banyak beza dengan makanan di Malaysia. Yang contohlah, kita makan mi rebus di Johor dan makan mi rebus di sini. Orang Johor yang buat mi rebus ada restorannya di sini. Jadi bila dapat rasa rebus tu, saya pernah makan mi rebus di Johor, saya rasa macam tak banyak beza, adalah sedikit perbezaan, dan bagi saya cukup. Jadi tak terasa rindu sangat, alamak kena balik Johor lah, kena cari mi rebus kat kedai sebagainya lah kan. Itu biasa, boleh ada juga kadang-kadang terima, tapi alhamdulillah di sini ada. Di sini ada. Banyak ke Dan dekat situ restoran? restoran di sini Restoran kalau Melayu. restoran Melayu yang dimiliki oleh Melayu, bagi saya kira 1, 2, 3, 4, tu ada 1, 5, 6, 6. Saya rasa mungkin itu 6 yang ingat lah. Ini memang tempat popular lah. 20 minit saja Memang tu orang ada suka datang lah. yang popular. Tak masuk lagi di Bandar Perth, ada 1 lagi, ada 7, ada 1 lagi tu 8. Saya rasa dalam 10 hingga Banyak. 15. Tak ada masalah. Itu dimiliki oleh orang Melayu ya. Tak termasuk yang dimiliki oleh yang bukan Islam, tetapi ada sijil halal dan menjual makanan masakan Melayu. Ada. Jadi ada berbangsa Cina,
daripada Malaysia atau daripada Singapura, dan mereka pun ada bangsa Mm-mm. India. Ada satu Oh. kedai yang berdekatan dengan tempat saya bekerja, mereka Mm-mm. menghidangkan nasi lemak. Nasi lemak dia orang India, apa kena dengan nasi lemak dengan India kan? Tapi iyalah Mm. mereka daripada Singapura. Jadi dia Ha. hidangkan nasi lemak dia pun sedap, biryani biasa, Mm-mm. uh, yalah kuih kuih kari pap dan sebagainya. Yalah laksa, mi dan lain, Sedap. bihun. So Mm-mm. dah campur-campur kan. So tak ada masalah, tak ada masalah. Mm-mm. Okey, seterusnya. Ya. Kenapalah orang Melayu walaupun dari Nusantara dia berpindah ke Australia? Apa yang menyebabkan mereka ni teringin sangat duduk dekat Australia tu? Kalau nak tanya secara peribadi, tanya saya secara peribadi bolehlah saya ceritakan. Orang lain saya tak pastilah. Saya ada tanya juga. Tapi saya rasa Hmm. ratanya secara amnya kenapa pindah ke sini kerana Mm-mm. uh, kualiti. Apa yang kualiti tu? Hidup Quality. bahasa Melayunya quality of life. So bahasa Melayunya quality of life ni untuk hidup Mm. yang berkualiti lah. Apa yang kualiti yang dimaksudkan ni Jadi Mm. contohnya um, ada masa yang cukup bagi untuk kerja, masa yang cukup untuk berkeluarga, Mm. dan cukup untuk masa untuk membuat melakukan aktiviti yang disukai oleh kita. Okay. Jadi yalah, kita dalam hidup kita ada 24 jam ya. Ada Mm. 24 jam. Betul. Dan yang dalam 24 jam ni kita nak bahagikan adalah masa untuk tu, masa tu dan sebagainya kan. Tapi saya bagi satu contoh di Mm. negeri Victoria ya. Sini sini Perth ya. Perth Australia Barat. Di negeri Victoria ada satu tugu di situ. Di atas tugu ni ada 3 Mm. nombor. Okey. 3 nombor Okay. 888. Okey. So Mm. okey 888 okey. Okay. 8 kali 3. 8 kali 3. 16 tu 16 tu 24. Bagus. Bagus. 10 markah. 10 Ha. markah untuk peserta kita pada malam ini ya. Terima kasih. Jadi 24, balik pada cerita dia 24 kan. 24 jam Hmm. tapi Datuk ni yang telah diasaskan dalam 1800, saya rasa dalam 1820 lebih lah. Okey. Mm. Ada tugu tu. Okey. Jadi tugu ni sebenarnya telah rakyat Australia pada masa itu dah buat standard ya, satu standard di mana kalau nak hidup Mm. yang berkualiti ya, kita kena bahagikan hidupkan kehidupan kita kepada 3 8 tersebut. 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk masa kita buat benda yang selain daripada bekerja dan tidur. Okey. Ah, jadi bila dah ada prinsip tersebut, prinsip ini sebenarnya yang telah bermula sejak zaman Gold Rush ya. 1800 dulu Mm. masa tu ada emas di Victoria, di Australia Barat ni pun ada emas juga, tapi ni zaman dulu-dulu lah ya. Sekarang emas dah kurang tapi Mm. masih ada sikit lagi. Jadi oleh kerana standard tersebut, dia dah membuatkan satu Australia ini mengikut kepada satu budaya di mana kalau nak kerja, boleh kerja, Mm. kalau ikut undang-undang di sini anda tidak boleh bekerja lebih daripada 12 jam. Okey. Faham. So ada jadi kesalahan undang-undang jika anda bekerja lebih daripada 12 jam. Jadi kebanyakan orang di sini pun kerja 8 jam. Kemudian Mm. kalau contoh, saya bagi contoh, saya pernah bekerja satu Mm. pejabat, receptionist. Receptionist tu bahasa Melayu apa dah? Lupalah. Saya tahu. Ah, receptionist kan kat depan, kan reception kan? Tahu tahu. Hmm. Okey. Jadi receptionist ni saya selalu pasal saya punya office saya, Mm. memang betul saya cubicle dia sebelah je dengan dia punya meja receptionist ni. Saya akan tengok jam Mm. biasanya
5 tepat, komputer dia dah turn off. Dia tengok kat saya, dia say, "Bye-bye, Hmm. see you tomorrow." Tepat pukul 5. Okey. Dia tak akan Tak ada berhenti extend lambat. 1 minit tak ada, 1 minit tak ada. Saya tak nampak dia 1 minit. 5 tepat dia tengok jam tu, okey. Off 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 off. Bye-bye, see you tomorrow. Ah, okey. So, mereka Hmm. di sini budaya bekerjanya adalah datang memang on time lah. Pukul 8 masuk, okey, 8 masuk. Pukul 5 tepat, dia tak ada tunggu-tunggu, dia balik. Okey. Kerana lagi satu, bila dah mengikut masa yang tertentu, contohnya, ah, banyak office, pejabat di sini, masuk kerja dia boleh Mm-mm. masuk dia balik pukul 3. Flexi hour ya. Jadi bila ada sistem Wow. sebegini, kalau semua orang masuk pukul 8, tak jam jalan. Semua orang kena keluar pada masa yang Mm-mm. sama, terlebih awal dan sebagainya Betul. kan. Tapi jika Mm-mm. pasal, yalah tak semua syarikat ataupun badan kerajaan boleh buat sebeginilah. Tetapi jika boleh dipraktiskan, saya rasa akan mengurangkan banyak jam di tengah jalan. Boleh kurangkan sikit. Mm. Ya. Dari segi bila dia Betul. masuk kerja pukul Mm-mm. 7 balik pukul 3. Saya salah satu seorang pekerja di office lama saya tu, dia masuk pukul 6 Mm-mm. pagi, dia balik pukul 2 tengah hari. Pukul 11 dia makan I tengah hari, see. pukul 2 dia lalu dekat cubicle saya, "Okay, see you, bye." Ah, hmm. Tomorrow. Petang Hmm. petang Nice. dia boleh buat nak pergi kedai ke, nak buat apa ke dan sebagainya. Jadi masa tu penting. Jadi Mm-mm. sistem budaya ni yang daripada 888 tadi tu telah Mm-mm. menerapkan nilai yang budaya yang menyebabkan teratur di sini ya. Masa you kerja, bos pun tak Mm. kacau. Yalah, lepas habis kerja bos tak kacau dah. Okay. Memang ada kerja saya akui memang ada kerja yang mungkin dia nak kena kejar deadline dan sebagainya, kerja sampai pukul 11 malam dan sebagainya. Ya, memang ada di sini, ada. Tapi tak banyak. Mm-mm. Ya, kerana saya macam contoh saya dapat ni pengalaman saya bertanya dengan driver bas di sini ya. Melayu ada yang jadi driver Mm-mm. bas di sini. Public transport Oh. ya, bas biasa tu untuk public. Saya Mm-mm. tanya, Sabtu Ahad macam mana kerja? Dia kata Sabtu Ahad masa ni dulu ya, dalam beberapa tahun Mm-mm. lepas ya. Kata, Sabtu Ahad tu ada pilihan nak kerja Sabtu Ahad atau tidak. Okey, ada pilihan tau. Wow, Pasal Sabtu Ahad bestnya. ada bas. Memang ada bas punya Mm-mm. perkhidmatan bas kan. Jadi saya tanyalah, kalau buat ada pilihan nak kerja Sabtu Ahad, kenapa ada pilihan? Kerana orang putih Sabtu Ahad dia takkan kerja. Cukup bagi dia Isnin hari Selasa, Sabtu Ahad dia kata that's my time. Ya. Hmm. Ada Oh. sebab semua ni. Kerana apa? Apa yang dia dapat itu cukup. Kalau dia dapat tu tak cukup kerana gaji dia terlalu rendah, Mm-mm. Mm. Sabtu Ahad pun dia nak pulun. Ya. Betul, betul. Jadi Ya. jadi di sini dari segi gaji pun alhamdulillah bagi saya gaji dia taklah terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Dia mengikut kadar yang telah ditetapkan. Pada last check kalau kita tengok minimum wage Australia, sekarang dah berapa? Sekarang dah $19.84 dekat $20 satu jam. Ya. Wow, $20 satu jam. Okey. besar. Jadi $20 satu jam, kalau pergilah dekat Malaysia Mm-mm. ada McD kan? Ya? Malaysia panggil McD, dekat sini panggil Macca's. Wow. Okey. Okay. Okay. Nama manja lah, nama glamour lah kan. Malaysia panggil semua sebut malas nak Nama sebut kan. gamer. Pergi McDonald's Mm-mm. malas nak sebut kan. Semua pergi McD nak Mm-mm. McD. Kan? Di sini Oh, dipanggil Macca's. Okey. Macca's. Jadi Wow. kalau di Malaysia, kalau saya Mm-mm. rasalah dah lama tak balik Malaysia kan. Last balik Mm-mm. 20 Februari dulu. Okey. Kalau kita pergi ke Macca's di Malaysia kalau beli satu meal ya, macam Big Mac meal ke apa semua ya, dengan minum apa, air apa sebab Mm. berapa? RM10, RM15. Sekarang berapa dah?
RM15, Kalau RM15 lebih macam tu. RM15 lah lebih kurang kan? Okey RM15 ya. Okey RM15. Ha. Kalau kalau beli meal yang sama kerana McDonald's kan semua sama kan? Seluruh dunia kan? Betul. Mm. Combo meal dia air dengan fries dengan dia punya burger dia kan, okey. Kalau kita compare lebih kurang di sini pun lebih kurang yalah dekat $15 lah. Dekat $15 juga lebih kurang makan ya. Tapi mungkin murah sikit lah dalam saya rasa yalah saya pun tak makan sangat pasal sini banyak yang tak halal ya. Jadi dalam $10 hingga $12. Ah. Complete. Complete ya. Jadi $20 tadi boleh makan apa? Boleh Mm. makan lebih lagi daripada apa yang ada kan. Jadi kalau kita compare dari segi itulah kan, kita kena compare Mm. berapa dolar di sini 1 jam? $20 lebih kurang. Ya, jadi kalau nak compare kita kena compare dengan Malaysia lah. Kalau di Malaysia tahu tak Jatul berapa jam, berapa ringgit 1 jam gaji? Pernah check tak? Before this saya kerja F&B RM5. Itu minimum ya. Kalau kita Itu Google sekejap. minimum. Kita Google sekejap Malaysia berapa? Saya rasa dalam RM5 dekat RM6 kot sekarang. Lebih kurang lah. Betul. Masih Ya, ada. so kita nampak ada beza itu. Kenapa beza? Mm. Wallahualam ada banyak sebab, boleh cerita tu panjang-panjang lah. Jadi saya cuma nak berbalik kepada pembicaraan kita yang tadi tu bila tanya pasal Mm. kenapa di sini bila kualiti kehidupan ya dari segi satu masa Mm. yang kerana kita kejar duit banyak-banyak tapi kalau kita selalu sibuk dengan hidupan, kita kurang masa untuk berkeluarga. Mm. Ya. Berkeluarga ni yalah ada orang tak kahwin-kahwin, tak nak berkeluarga macam mana kan. Jadi dia berkawan, bersosial. Ya. Bila manusia ini cukup kawan dia, cukup bersosial dia, insya-Allah jadi yang senonoh. Itu teori saya lah. Betul. Kan. Mm. Jadi dari situ dan bila kita nak bersosial dan sebagainya semua pakai duit. Kalau kita asyik fikir alamak tak cukup duit nak bayar tu nak bayar ni, dia tak ada masa nak bersosial. Dia fikir nak Ah, kena kerja, kerja, kerja dan kerja, betul? saving, kena Saving. saving kan. Jadi bila cukup gaji dia, dia taklah kaya raya di sini ya. Duit cukup, makan cukup. Jadi dia ada dan dia ada masa pula yang paling berharga sebenarnya masa. Ya. Dan masa bekerja dah ada tadi. Pukul 5 dia dah balik dah. Pukul 2 dia dah balik dah, Mm. kan? Dia ada masa, maka dia dapat kegembiraan daripada masa yang terluang daripada dia tak kerja tu, dia buat benda-benda yang dia suka. Untuk berkeluarga, Kasihan. kalau anak habis sekolah pukul 2.30 2.45 ke dekat pukul 3 ambil sekolah, dia boleh keluar pada office dia, ambil anak pada sekolah. Tak perlu gajikan orang lain nak ambil anak dia pada sekolah. Betul, betul. Lepas dah ambil anak bersekolah, boleh ambil masa dengan anak tersebut, pergi taman permainan kanak-kanak dan sebagainya. Hmm. Di sini konsep tuition itu kurang. Hmm. Banyak kanak-kanak lepas habis Memang betul. sekolah, mereka akan buat benda-benda selain daripada pergi tuition. Dia pergi belajar violin ke, piano ke, atau pergi buat sports dan sebagainya, sukan dan sebagainya. Itu kanak-kanak kecil lah. Tapi dah masuk sekolah menengah dan sebagainya dah Hmm. lain. Pergi sibuk dan sebagainya. Tapi Hmm. secara rata yang saya lihat, kualiti hidup berkualiti di sini, itulah yang dicari-cari dalam mereka yang dah buat sedikit research, dia dah buat research, dah tanya orang, dia pun dah alami kehidupan tersebut di sini dan rata-rata daripada mereka bila saya tanya kenapa suka duduk kat sini, itulah jawapannya, biasanya begitu. Hmm. Faham. Quality of life, itulah. Okey. Okey. Lebar agaknya Okey. jawapan ni. So Soalan saya lagi? Okey. Masa. okey. Okey, Ah. okey. So, apakah Persatuan Radio Melayu Perth akan buat sekiranya ada pelawat dari Malaysia? Saya ingat semasa zaman-zaman ialah sebelum COVID dan sebagainya ya, bila adanya universiti daripada Malaysia, contohnya yang paling popular sekali daripada semua universiti lain, Universiti Sains Islam Malaysia, USIM.
USIM akan datang ke Perth. Rombongan mereka paling kurang pun 2 atau 3 rombongan dalam setahun. Dalam setahun tak silap. 2, Wah. 3 rombongan. Saya akan dapat WhatsApp message mereka akan message Radio Melayu Perth kata nak melawat konti dan sebagainya. Pernah sampai 20 orang sampai ke konti. Ya kita layan. Hmm. Alhamdulillah daripada banyak pelawat-pelawat sebegini kami dapat yalah kita interview dia online dan sebagainya dan banyak video-videonya kalau ada Hmm. pun ada di laman Facebook. Masa tu tak ada YouTube channel lagi. Jadi banyak di laman Facebook tu kalau scroll lah sampai ke bawah tahun Hmm. 2019, Hmm. 18 memang banyak sekali daripada USIM, ITM pun pernah datang dan universiti-universiti lain. Kita pernah dapat juga tak lupa juga terima kasih kepada Universiti Sains Malaysia USM Penang ya, Pulau Pinang yang Hmm. menjadi penaja kepada rancangan Radio Melayu Perth. Lama jugalah saya rasa setahun ada. Masa mereka buat research Hmm. mengenai penduduk Melayu sini pada masa sama mereka ada bajet, dia sponsor kita punya rancangan. Alhamdulillah, terima kasih. Dan sebegitulah. Jadi memang bukan sahaja para pelajar daripada universiti, daripada yalah pelancong-pelancong, para pelancong pun yang tahu, yang dia dah research kan, dia kata, "Oh ada radio ni pun, nak juga pergi tengok kan." Kenalan dan sebagainya dan itulah kerja kamilah. Kami di sini Hmm. memang sangat suka, sangat berbesar hatilah bila ada orang datang ke konti. Sekarang ni yalah bila dah ada konti yang baru ni, konti baru ni pun Hmm. bermula Januari bukan maaf sejak Ogos tahun lepas. Jadi kalau nak ada sedikit preview kepada kawasan ni, kalau tengok saya pusing ya. Jap. Nak. Nak tengok. Okey. Okey, so satu monitor, dua, Oh. tiga monitor, empat monitor. Tak cukup. Lagi satu monitor di situ. Ada 5 monitor. So dengan dinding je dekat belakang tu dengan yalah yang ni ada barang-barang sikit dan sebagainya. Hmm. Situ kecil je biliknya tapi alhamdulillah lah. Tapi bilik ni pun kita Ah. sebenarnya sewa sahaja. Bukanlah kita punya. Oh. Dan equipment kita yang canggih tu sound system equipment dengan yalah dengan kita punya mikrofon dan sebagainya. Alhamdulillah ni semua ni duit duit. Alhamdulillah. Ah. Alhamdulillah daripada ramainya pelawat yang datang maka saya Hmm. bersama dengan DJ Wan pada masa Hmm. dululah 2015 2016 kami dapat idea daripada kita yalah daripada ramai pelawat ni mungkin kita buat bisnes lah. Jadi dari Hmm. situ itulah kolaborasi antara saya dan juga DJ Wan kita mengasaskan Makan Angin Perth, sebuah syarikat yang melayan tetamu daripada Malaysia. Ya. Oh. Jadi alhamdulillah dan Okay, alhamdulillah bagus. daripada Alhamdulillah. keuntungan daripada Makan Angin Perth ni dan yang ialah kita dah tukar nama daripada Makan Angin Perth kita tukar jadi Makan Angin Tours kerana sebelum ni kita bawa turis daripada Malaysia, pelancong daripada Malaysia ke Perth sahaja, kemudian kita telah besarkan operasi Hmm. sehingga ke Melbourne dan juga ke Tasmania. Alhamdulillah. Okay, ini sebelum COVID lah ni ya. Ya, Alhamdulillah. sebelum COVID. Alhamdulillah. Jadi Oh, okay. sebenarnya kita dah salurkan kepada monitor yang 5 biji ni dengan equipment sekarang ni, Hmm. mikrofon sebiji dah $200. Semua ni duit. Alhamdulillah daripada situ kita dah menjadi bantulah Radio Melayu ni untuk diteruskan. Hmm. Yalah nak cari penaja lain bukan senang lah. Alhamdulillah. Jadi Betul. terima kasih jugalah kepada Alhamdulillah. pengunjung yang pernah datang ke sini di bawah Makan Angin Tours yang telah membantu sebenarnya Radio Melayu Perth ni untuk kita terus ke udara dan terus memberi khidmat kepada komuniti Melayu di sini. Alhamdulillah dan juga ialah seluruh dunia lah Alhamdulillah. kan. Tu. So, kita pun dah nak ke soalan yang terakhir. Oh, soalan terakhir dah. Jadi, Oh. apakah satu kejayaan yes. So, saya nak tanya apakah satu kejayaan Mawar ataupun RMP yang pernah buat dekat Australia tu? Kejayaan ya. Bagi saya bila sebut kejayaan kita yang penting sekali bila kita dapat
kita pernah buat satu acara ya. Dalam acara ni kita buat di sebuah stadium. Stadium ini di Curtin University. Di sini ada satu universiti namanya Curtin ya, Curtin University of Technology. Itu universiti lama saya lah. Alhamdulillah di situ kita satu kawasan di situ dan kita ada dalam 12 gerai makanan halal. Kita ada juga gerai-gerai kecil yang jual baju, buku-buku agama dan sebagainya. Dan kita ada pertunjukan silat. Di sini ada silat gayung Malaysia ya, gayung Melayu. Ya, gayung ya. Ya bukan Malaysia ya. Ramai daripada Malaysia tapi adalah campurlah Singapura dengan Malaysia. Jadi ada namanya Gayung Australia Federation, GAF ya. Jadi mereka ini ramai Melayu dalam tu dan ada juga pelajarnya daripada orang putih juga dan bangsa-bangsa lain. Dan mereka pula membuat persembahan silat di situ. Dan pada masa sama ada penari tradisional di sini yang telah juga membuat persembahan dan juga ada kugiran ya, ada kumpulan menyanyi, contohnya yang popular di sini adalah Ajek Hassan. So boleh Google dia di YouTube ya. YouTube ada Ajek Hassan, AJEK. Ajek Hassan. Jadi AJEK, beliau ada lebih daripada 200 video YouTube yang beliau menyanyi dan memainkan gitar bersama band beliau. Kalau lihat di Radio Melayu Perth juga, dia asal daripada Terengganu ya. Jadi ya orang Malaysia, orang Melayu. Dan beliau pun ada buat persembahan. Jadi dari situ kita dapat, kalau tak silap, dalam kurang-kurang pun 2,000 pengunjung. Bagi kawasan Perth ni dapat 2,000 tu satu hari ya, satu hari. Kira ramai lah. Alhamdulillah ramai. Ya. Itulah salah satunya satu acara yang besar-besaran lah, alhamdulillah, yang kita dapat buat. Ialah kolaborasi antara Persatuan Melayu bersama dengan para pelajar. Masa tu ada para pelajar di sini ramai jugalah kan. Jadi ada Persatuan Malaysia ya, student Malaysia daripada Kertin. Kita pernah juga berkolaborasi dengan universiti lain daripada Murdoch University. Jadi mereka pun datang, mereka bantu, ada yang jaga gerai, ada yang jaga kita pernah buat futsal punya pertandingan futsal di tempat yang sama juga. Jadi kita buat sekali kan, sampai ramai orang datang. So bila adanya event sebegitu, kita dapat kenal, ada tak Melayu ni duduk sini ramai yang kita tak pernah jumpa. Ada yang tengok, yang ni suami dia Melayu, isteri dia orang putih. Campur-campur. Memang ada. Yelah dulu memang kurang sikit Melayu. Sekarang alhamdulillah bila kita jalan aja kejap nampak tu mungkin Melayu. Tapi kadang-kadang mungkin Indonesia juga. So tak pastilah, bila kita dah tegur kita tahu. Yang penting alhamdulillah di sini rata-ratanya ramai yang friendly ya, yang suka bertegur sapa. Jadi biasa di sini kalau kita berjalan di mana-mana, kalau kita tak tegur dia tegur kita. Dia akan bagi salam ataupun yalah good morning, good afternoon. Nice. Ya, jadi ramai orang yang tak biasa akan terkejut. Kenapa pula dia tegur kita? Apa kena-mengena, apa salahnya? Dia akan betul. Jadi itu tegur sapa ni alhamdulillah sunnah kita. Sunnah Nabi kan? Tegur sapa tu. Jadi kenal tak kenal, kalau dah selisih, bagi salam. Kalau boleh, ialah perempuan dengan perempuan lah kan. Bagi salam. Senyum. Itu dipraktikkan oleh siapa? Orang yang bukan Islam. Ya, yang bukan Islam. Jadi banyak sebenarnya di sini yang kita lihat. Alhamdulillah, yang bagi saya selalu mengkaji dan juga akan kagum bila berjumpa je dengan budaya yang ni bukan budaya Islam. Memang budaya Islam yang dipraktikkan oleh orang yang bukan Islam. Orang bukan Islam. Wow. Ya, begitulah ceritanya. Okey, habis. Cerita dah panjang lebar. Saya kan ceritakan. Tapi interested lah. Okey, itu je lah perkongsian daripada Encik Ahmad Fauzi. Terima kasih sebab meluangkan masa dan memberikan penjelasan berkenaan Radio Melayu Perth ni. Terima kasih sekali lagi Encik Ahmad Fauzi. Sama-sama, alhamdulillah, terima kasih kerana menjemput saya.
dengan bersama dengan My Campus Radio ya. Sila-sila tekan like, dan juga subscribe ya. Ada YouTube? Ada YouTube kan? Ada. Ada Ada kan? YouTube My Campus Radio. So, Dan penonton yang sedang menonton ni, jangan lupa teruskan bersama kami next time dan jangan lupa juga subscribe dekat YouTube Radio Melayu First ya. Okey, terima kasih. Bye. Bye.